Okay, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, baik. Kita surah Al-Balad. Nanti lepas surah Al-Balad, surah Asy-Syams. Lepas surah Asy-Syams, surah Al-Lail. Okay. Jadi surah Al-Lail adalah surah yang terakhir lah untuk juzuk amma ni. Sebab mula-mula dulu kita mulakan juzuk amma dengan surah Ad-Duha. Jadi tinggal 3 surah lagi lah. Al-Balad, Asy-Syams dan juga Al-Lail. Habis surah Al-Lail kita akan masuk juzuk 29. Surah Al-Mulk. Kita akan masuk surah Al-Mulk insya-Allah. Okey. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah Al-Balad. Terjemah Al-Balad adalah negeri. Al-Balad adalah negeri, the city, the town, okey, negeri. Surah ini adalah surah yang ke-90. Dari sudut susunan urutannya adalah yang ke-90. Dari sudut penurunan yang keberapa diturunkan adalah surah yang ke-35 diturunkan setelah surah Qaf. 35 diturunkan setelah surah Qaf. Surah ini adalah surah Makkiyah, diturunkan di Mekah. Okey. Mengandungi 20 ayat sahaja. Tak banyaklah, lebih kurang 3/4. Tak sampai semuka pun. Dan mengandungi 82 patah perkataan. Perkataan yang besar-besar yang tidak termasuk preposition. Bi, fi, ila, ala tu dia tak kira. Kalau kira tu lebih lagi dah sebenarnya. Okey, baik. Surah ini dinamakan surah Al-Balad kerana ayat pertama berbunyi la uqsimu bihadzal balad. Apa kaitan surah Al-Balad dengan surah Al-Fajr sebelum? Apa dia punya relate dia, kaitan dia? Baik. Pertama, okey, ada dua dia punya kaitan dia. Pertama, dalam surah Al-Balad, Al-Fajr, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang-orang yang membolot harta, tamak harta. Contoh, dalam surah Al-Fajr, sebelum ni kita bincang ayat 17, 18, 19, 20. Saya baca. Sekali-kali jangan kamu ni tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak memberi galakan, memberi makan orang miskin, dan kamu makan harta pusaka dengan sewenang-wenangnya. Okey, main rembat aja tu tak bagi-bagi. Dan kamu mencintai harta dengan sepenuh kecintaan. Jadi mereka bolot harta lah sehabis-habisnya, halal haram tak kira. Maka dalam surah Al-Balad ini Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu sepatutnya orang ada harta kena buat apa. Sepatutnya orang yang Allah bagi dia harta banyak, rezeki lebih, apa dia kena buat. Maka Allah Taala sebut ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16. Allah kata, tidak mahukah dia menempuh jalan yang berliku? Dia tak nak ke menempuh jalan yang berliku? Maksudnya jalan yang boleh buat dia dekatkan diri dengan Allah. Jalan yang boleh bantu dia dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah jalan berliku itu? Jalan berliku itulah memerdekakan hamba, melepaskan perhambaan, memberi makan pada hari kelaparan, okey, memberi makan anak yatim yang ada hubungan kerabat ataupun orang miskin yang melarat. Itu rekat yang pertama. Jadi orang yang Allah bagi harta lebih, jangan seronok fikir nak enjoy je, ada benda dia kena buat. Apa yang dia kena buat? Dia kena melaksanakan tanggungjawab dengan harta yang Allah bagi pada dia untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Okey. Yang kedua, minggu lepas kita bincang tentang jiwa kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Okey. Maka surah ini nak beritahu apa punca, apa sebab seseorang itu tidak mendapat jiwa yang tenang. Surah ini nak beritahu apa punca, apa sebab
okey, orang itu tidak mendapat jiwa yang tenang, iaitu dia salah memilih jalan dan kufur dengan ayat-ayat Allah. Dia salah memilih jalan dan kufur dengan ayat-ayat Allah. Dan dalam surah ni juga Allah Ta'ala akan ajar kita apa cara nak dapat ketenangan. Ayat 17. Summa kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Orang yang dapat ketenangan adalah orang yang beriman dan mereka memikirkan orang lain dengan cara berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan dengan pity and compassion. Dalam surah Al-As kan, watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Berpesan-pesan perkara yang benar, berpesan-pesan dengan sabar. Kat sini Allah tambah sikit, watawasaw bil marhamah, berpesan-pesan dengan pity and compassion. Berpesan-pesan dengan kasih sayang. Berpesan-pesan dengan kasih sayang. Okey, itu dikata munasabatus surah, relate surah Al-Fajr dengan relate surah Al-Balad. Apa yang kita akan bincang dalam surah Al-Fajr ini? Apa perkara yang kita akan bincang dalam surah Al-Fajr ini? 5 perkara. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan negeri Mekah dan orang-orang yang tinggal di Mekah. Allah nak beritahu yang bahawasanya manusia ni Allah buat sokmo sentiasa dalam kesusahan. Itu kesusahan meneruskan kehidupan. Okey, nanti kita bincanglah apa makna susah-susah tu. Itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu manusia ni dia senang tertipu dengan kekuatan dan kelebihan yang ada pada diri dia. Oleh kerana dia kaya, oleh kerana dia sihat, jadi dia tertipu dengan kelebihan tersebut. Maka dia merasakan seolah-olah dia lambat lagi mati. Dia merasakan seolah-olah dia ni susah nak dapat penyakit sebab muda lagi, kaya pula tu. Dah bayar insurans bulan-bulan contoh. Duit banyak pula tu. Orang lain nak pembedahan, kena tunggu klinik hospital kerajaan, ambil masa lah tunggu. Dia kaya, boleh bayar mana-mana hospital. Contoh. Ini sekadar contoh. Okey, jadi Allah nak beritahu manusia ni dia sedang tertipu dengan kekuatan diri dia, kelebihan diri dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang Allah bagi harta ni, salah satu sebabnya lagi adalah mereka suka membelanjakan harta untuk tujuan buruk dan tidak baik. Dia guna harta dia untuk tujuan buruk yang tidak baik. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala menuntut manusia bersyukur dengan nikmat 2 mata, lidah dan 2 bibir yang Allah bagi pada manusia. Allah menuntut kita untuk bersyukur dengan nikmat 2 mata, lidah dan 2 bibir yang Allah bagi pada kita. Kerana apa? Dengan 5 nikmat tadi, 2 mata, 2 lidah dan juga 2 bibir dan 1 lidah tadi, manusia mampu untuk memilih jalan yang benar, jalan yang selamat ke akhirat. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu syarat-syarat untuk penerimaan amal mestilah kena ada beriman. Sebab walaupun dia bagi makan orang miskin, bagi makan anak yatim, bagi makan orang miskin pada hari melarat, tapi dia tidak ada iman, maka dia tetap tidak akan selamat ke akhirat. Sebab tu nanti kita akan bincang kan, ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16 tu tak sempurna. Ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16 tak sempurna. Walaupun orang tu buat semua sekali, tak akan sempurna apa yang dia buat kalau dia tak ada ayat 17. Puan Izzawani tolong baca boleh? Ni bagus ni, penerangan ni sangat bagus. Puan Izzawani tolong baca boleh ayat 11 sampai 16, lepas tu tunggu jap, lepas tu 17. Boleh? 11, 16. Ya, 16 dulu. 11 dulu sampai 16. Lepas tu saya terangkan baru sambung 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengapa tidak dia menempuh masuk jalan mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan? Dan apakah engkau mengetahui apakah amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? Iaitu membebaskan hamba abdi daripada perhambaan atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim daripada kaum kerabat, atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah.
Hebat tak amalan tu? Kejap boleh zaman ni. Mhm. Ini makan anak yatim, orang miskin. Amalan tu tak sempurna di sisi Allah. Allah tak bagi pahala kalau dia tak ada ayat 17. Apa ayat 17? Terjemahkan dia. Apa ayat 17? Kemudian, orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Terima kasih Puan Isawani. Buat amal tadi dah besar dah. Apa amal tadi? Membebaskan hamba, bagi makan orang miskin, anak yatim. Tapi kalau tak ada iman, maksudnya bukan Islam, orang tu bukan Islam, maka amal tu tak ada nilai. Orang beriman, orang Islam, kan? Kalau dia buat perkara tu, dia dah untung dah. Maksud saya, orang Islam, dia bagi makan orang miskin, bebaskan hamba, dah untung dah. Dia akan lagi untung kalau dia bukan sekadar buat kebajikan tadi, tapi dia lagi untung kalau dia berpesan-pesan dengan sabar dan berpesan-pesan dengan kasih sayang. Okey, baik. Habis penerangan mukaddimah surah Al-Balad. Sekarang kita masuk ayat 1. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang sedang bincang muka surat 594 surah Al-Balad. 594 surah Al-Balad. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu, terjemah dia la, kita terjemah tidak, ataupun boleh juga la itu tidak diterjemahkan. Okey. Jadi terjemah la uqsimu tidak, uqsimu aku bersumpah, boleh. Atau boleh terjemah la uqsimu aku bersumpah, boleh juga. Nanti kita terangkan apa makna. B dengan haza, ini. Haza, ini. Okey. Tidak, aku bersumpah dengan ini. Al-balad, negeri. Al-balad, negeri. Teruskan sebab ada kaitan yang seterusnya tu. Wa, dan anta, engkau. Engkau tu maksudnya Nabi Muhammad lah. Anta, engkau. Okey. Hillun, halal berada. Terjemah hillun, halal berada. Hillun, free. Halal berada. B, di. Haza, ini. Haza, ini. Al-balad, negeri. Al-balad, negeri. Okey, baik. Tolong terjemahkan ayat pertama kita dan kedua Puan Nur Zakiyah. Terjemahkan boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak aku bersumpah dengan ini negeri dan engkau halal berada di ini negeri. Okey, baik. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Sama Ustaz. Ayat sebenarnya Allah nak bersumpah ayat 1 dan ayat 3. Allah nak beritahu manusia ni memang Allah buat sentiasa dalam toil, kesusahan. Baik. Allah boleh bersumpah dengan apa saja. Dengan pokok ke, dengan matahari ke, dengan bulan ke, dengan kuda ke, boleh. Tapi manusia tidak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah sahaja. Saya pernah share sebelum ni, bila Allah bersumpah dengan sesuatu, maknanya sesuatu itu merupakan ada kelebihan. Sesuatu yang Allah bersumpah dengannya, kuda, bulan, bintang, matahari, langit, bumi, siang, malam, benda tu ada kelebihan. Setiap benda Allah buat ada kelebihan. Setiap benda Allah buat ada keistimewaan. Dan bila Allah bersumpah dengan sesuatu tu, maknanya keistimewaan dia lebih, kelebihan dia lebih. Okey, jadi dalam ayat ini Allah bersumpah dengan negeri Makkah. Makkah lah negeri yang mempunyai kelebihan berbanding negeri-negeri lain. Walaupun Allah dalam Quran sebut tempat negeri yang berkat ni ada 3. Palestin, Mesir dan Mekah. Tapi dalam 3 itu yang paling berkat, yang paling istimewa adalah kota Mekah. Sebab tumpuan seluruh dunia umat Islam pergi ke kota Mekah. Itu yang paling tinggi sekali. Lebih berkat berbanding dengan Palestin dan juga Tur Sina, Sinai Desert tu kan. Okey, baik, semenanjung Sinai. Sebab tu Allah bersumpah dengan negeri Mekah ini. Okey. Kita nak bincang la uqsimu dulu. La uqsimu. Kalau kita terjemah la tu tidak. Katakanlah kita terjemah tu la tu tidak. Macam mana terjemah dia? Tidak aku bersumpah dengan negeri ini. Ayat tu akan jadi kontradik dengan ayat 1, 2, 3 surah At-Tin.
Okey, ayat 1, 2, 3 surah At-Tin, Allah bersumpah dengan negeri Mekah ni. Kalau baca Puan Rosimah Kasim boleh, Puan Rosimah. Muka surat 597, ayat 1, 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Okey, terima kasih Puan. So Allah bersumpah demi buah tin buah zaitun, Allah nak refer pada negeri Palestin yang banyak pokok tin pokok zaitun. Dan Allah bersumpah demi batu risi ini di Gunung Sinai, Semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa dapat Taurat daripada Allah. Berkatlah tu. Palestin mula-mula berkat. Lagi berkat Semenanjung Sinai. Lagi berkat ayat 3. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Jadi Allah bersumpah demi negeri Mekah. Ayat 3 surah At-Tin. Jadi kalau sekarang kita terjemah, aku tidak bersumpah dengan negeri Mekah ini, nampak tak dia punya berlawanan? Kejap sumpah dengan Mekah, kejap aku tak sumpah dengan Mekah. Peliklah pula. Sebab tu saya yakin terjemahan tuan-tuan untuk ayat 1 surah Al-Balad ni tidak diterjemahkan la tu dengan tidak. Betul tak? Ada tak siapa-siapa terjemahan dia? Puan Izawani ke, Puan Nur Zakiyah ke, Puan Rosimah ke, Puan Ariyanti ke, Tuan Haji Ishak ke, ada tak siapa-siapa terjemah ayat 1 surah Al-Balad, terjemah dia tidak, ataupun tiada, ataupun jangan. Terjemah la. Ya? Tak ada. Ada beritahu ni? Tak ada. Tak ada. Pak Ariyanti? Tak ada. Tak ada. Ya, saya yakin tak ada. Saya tengok terjemah Melayu pun tak ada. Orang putih pun tak terjemah juga. I swear. Dia tak tulis I not swear. Not I swear. Tak ada. I swear je. Saya sumpah. Jadi, untuk la yang ada pada mula-mula surah Al-Balad ini ada 4 penerangan dia. Untuk la yang ada dalam surah Al-Balad ini ada 4 penerangannya. La pertama, la ni dipanggil la zaidah. Ataupun la yang tidak dimaksudkan. Tetapi adalah sebagai emphasize, penekanan. La yang disebut sebagai penekanan. Maknanya la ni terjemah dia bukan tidak, sungguh-sungguh. La ni terjemah dia bukan tidak. Orang Arab kalau dengar borak dengan dia nak tekan sesuatu. La ana wallahi, la sama sikit-sikit la. La tu bukan bermakna tidak. La tu lafaz yang keluar pada mulut dia secara spontan untuk tekankan apa dia nak sampaikan. Ni kalau dengar Pak Arab borak sikit-sikit, la ana wallahi, la kita cakap kat dia, awak ni baguslah, awak ni ginilah. La ana. Jadi dia cakap la tu dia bukan nak nafikan apa kita cakap. Okey? Dia nak kuatkan, dia nak menguatkan, dia nak cerita pasal diri dia lah. Dia kata la ana wallahi. Tidak, saya kalau ikut terjemah dia, tidak, saya dulu belajar sungguh-sungguh. Tidak, saya dulu kerja sungguh-sungguh. Tidak, saya dulu meniaga sungguh-sungguh. Apa tidak-tidaknya? La tu jangan terjemah tidak. La tu adalah satu huruf zaidah untuk menunjukkan penguat, emphasize, penekanan. Di terjemah la mula-mula ni patutnya sungguh, benar-benar, pasti aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Okey, itu satu. Dipanggil la taukid. La yang tidak beri makna tidak, tiada ataupun jangan, bukan. Tapi beri makna taukid. Penekanan. Okey. Yang kedua, la ni memang makna dia tidak. Tetapi, bukanlah la ni makna dia tidak disambung terus dengan aku bersumpah. Tak. Kalau nak terjemah la tu tidak, kena berhenti macam ni. Ni di sudut terjemahan lah, jangan baca berhenti pula. La, tidak. Lepas tu baru, uqsimu bihazal balad. Jadi macam ni lah. Tidak. Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Jadi tidak tu nak nafikan apa? Tidak ini ditujukan untuk menafikan ucapan orang kafir. Apa orang kafir kata? Lepas mati, matilah, mati hidup balik. Tidak. Orang kafir kata apa? Tuhan kalau satu je takkan nak buat semua perkara. Bak makan minum, bak tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bak lahirkan bayi daripada perut seorang ibu. Mestilah Tuhan tu kena banyak. Maka Allah kata, tidak. Okay, jadi la ni untuk menafikan kata-kata orang kafir. Okay, baik. Yang ketiga, la ni dia beri makna tidak.
tetapi tujuan dia hanyalah untuk tanbih. Apa maksud tanbih? Menarik perhatian. Tanbih ni nak senang faham, kat airport, kan, sebelum dia announce sesuatu, ada bunyi ting ting tong, kan? Kat airport ada bunyi ting ting tong, penerbangan ABC 1, 2, 3, 4 yang akan berlepas ke Shanghai, dia bunyi ting ting tong sebelum dia announce sesuatu tu, namanya tanbih. Apa tujuan bunyi tu? Apa tujuan bunyi tu? Nak tarik perhatian pendengar. Yang sedang makan, bagi tumpuan. Yang sedang borak dengan kawan-kawan, bagi tumpuan. Yang sedang main telefon, bagi tumpuan je. Apa dia nak cakap? Nanti terlepas flight nanti, menyesal. Jadi perlu tak diterjemahkan ting ting tong. Okey? Ada orang datang Malaysia first time, contohlah, pergi airport. Mungkin airport tempat dia tak ada. Sampai airport Malaysia, contohlah ni, sampai kat airport kat Malaysia, dia dengar headline ting ting tong. Dia pun tanya kawan dia dalam duduk Malaysia, itu ting ting tong apa makna? Itu ting ting tong apa maknanya dalam bahasa Melayu? Apa translation ting ting tong bahasa Melayu? Ada terjemah tak tuan-tuan dan puan-puan? Tak ada. Ada tak terjemah ting ting tong dalam bahasa Melayu? Tak ada, saya. Tak ada. Ataupun kita pergi Jerman ke, pergi New Zealand ke, kat airport dia pun bunyi sama tak? Ting ting tong. Kita pun tanya kawan kita orang duduk lama New Zealand, what the translation for ting ting tong? Tak ada. Kita takkan tanya soalan tu walaupun kita tak pandai bahasa Inggeris. Kita tahu dah, ting ting tong tu bukanlah satu kata-kata atau bunyi yang nak diterjemahkan. Tujuannya hanya untuk tarik perhatian pendengaran. Dah tarik perhatian untuk orang bagi tumpuan untuk dengar. Jadi samalah juga, la ni kenapa tak diterjemahkan? Kalau orang tanyalah soalan, ni bagus ni. Orang tanya, awak ni banyak masuk kelas ni. Orang tanya Puan Nur Zakiyah lah, sebab Puan Nur Zakiyah banyak masuk kelas. Isnin ada, Selasa ada, Rabu ada, Jumaat ada. Satu Ahad je tak masuk, contoh Puan Nur Zakiyah. Dia orang tanya Puan Nur Zakiyah, contohlah Puan Zakiyah, awak banyak belajar ni, la tu apa makna dia? Apa jawapan dia Puan Nur Zakiyah? Apa terjemah la dalam surah Al-Balad ni, Puan Nur Zakiyah? Ni kalau ada ustaz ajar ni, dah setakat ni dah ada 3 lah. Makna dia. 3. Tapi tak apa. Puan Nur Zakiyah jawab satu je yang paling mudah. Apa dia? Yang dalam 3 tu? Tanbih kan. Tanbih. Jadi kalau orang tanya apa terjemah dia? Puan Nur Zakiyah, orang tanya, awak belajar lama dah bahasa Arab, dengar ceritanya. La uksimu tu la tu apa terjemah dia? Nak jawab apa Puan Nur Zakiyah? Jawab tu lah untuk tarik perhatian, tanbih. Cakap dia, la tu tidak ada terjemah dan tak perlu terjemah. Boleh? La tu tidak ada terjemah dan tak perlu terjemah. Betul tak Puan Nur Zakiyah? Itu jawapan dia. Ya, Kalau betul. kita tanya, Yang awal tadi. Yang ustaz kata macam tu tadi, awal tadi. Tak ada makna. Dia dah apa nama? apa dia? Ustaz sebut perkataannya, Zaidah. Ziyadah, tambahan. Ziyadah, tambahan. Tambahan. Sebab tu saya kata, dalam mana-mana terjemahan tak ada terjemah la tu. Tak ada mana-mana buku Quran terjemahan bahasa Inggeris ke bahasa Melayu diterjemahkan la tu, tidak. Tak ada. Sebab apa? Tak perlu diterjemah. Lepas tu orang tanya, kenapa tak perlu terjemah? Bagilah jawapan ting ting tong tadi kat airport. Tak ada orang terjemah ting ting tong tadi. Baik, itu penerangan yang ketiga. Boleh? Yang keempat, okey, la ni dipanggil la ibtida. La ibtida. La ibtida ni maksudnya apa dia? La permulaan. La tu dipanggil la hanya untuk memulakan kata-kata. La didatangkan hanya untuk memulakan kata-kata. Hanya untuk memulakan kata-kata. Tak perlu diterjemahkan. Biasa, kalau kita tengok orang mula-mula belajar bercakap, dia akan cakap perkataan yang dia tak sedar dia ucapkan perkataan tersebut. Contohlah ni, Dr. Mahathir, kalau dia berucap Dr. Mahathir, dia semua keluar perkataan apa kata tu, betul kan? Macam tu lah lebih kurang. Jadi perkataan apa tu ada tak dalam skrip? Okey? Ada tak dalam skrip? Tak ada dalam skrip. Okey, ya Puan Ariyanti. Tertekan. Tak apa. Jadi betul kan? Tuan-tuan ingat tak kalau Dr. Mahathir berucap, dia selalu keluar perkataan
Apa tu? Apa tu? Apa tu? Kan Ustaz, apa nama? Apa nama? Yes. Minta maaf lah. Yes. Apa nama? Masya Allah. Puan Izawani. Abang Puan Mahathir rasanya. Dah jaga dah. Jangan marah. Apa nama? Betul kan? Apa nama? Itu betul balik tepat. Sorry. Maafkan saya. Apa nama? Apa nama? Jadi apa nama tu kalau ada orang dengar dia punya cakap ceramah, nak terjemahkan dalam bahasa Inggeris, ada orang terjemah tak kata-kata tu? Okay? Apa nama bahasa Inggeris apa nama? What's name? Tak ada orang nak terjemah kata-kata tu. Okay? Biasa penceramah bukan datang hadis. Ustaz pun sama kalau ada ceramah. Dia ceramah dalam ceramah dia tu dia nak relate dengan ayat Quran, dia nak relate dengan hadis. Lepas tu dia kata apa? Okay, biasa ustaz-ustaz penceramah, ustaz-ustaz ni lah. Dalam ceramah dia, dengar ceramah dia nak relate Quran dengan hadis, dia kata, apa tu dalam hadis tu? Apa tu ayat Quran tu? Apa tu dalam hadis tu? Jadi dalam ceramah dia, lebih kurang ada 68 kali perkataan apa tu? Apa tu? Apa tu? Macam Dr. Mahathir dalam ceramah dia, apa nama tu? Berapa kali cuba bilang? Dengar Dr. Mahathir cakap dalam sejam ke setengah jam, apa nama tu bilang satu. Apa nama bilang dua, apa nama bilang tiga. Ada mana tak? Tak ada. Jadi kata-kata tu didatangkan hanya untuk mukaddimah ataupun permulaan untuk masuk ke poin baru. Permulaan untuk masuk ke ayat baru. Permulaan untuk datangkan dalil-dalil baru, hujah-hujah baru. Okey. Walau bagaimanapun, pendapat yang nombor 3 tadi, nombor 3, tarik perhatian tadi, ini sebenarnya dipanggil dari sudut dalam ilmu speech, ilmu percakapan, cara yang paling terbaik adalah nak beritahu, cara yang bercakap paling baik adalah percakapan yang setiap kata-katanya audien akan pandang tinggi. Audien akan pandang hebat. Saya selalu bagi contoh lah kan, kalau saya ceramah, dia punya mukaddimah dia sama macam ustaz-ustaz lain. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur pada Allah, Allah bagi nikmat. Dalam banyak-banyak nikmat iman, nikmat Islam. Mukaddimah ni lebih kurang 99% ustaz-ustaz kat Malaysia akan guna mukaddimah yang sama. Lebih kurang lah, termasuklah saya dalam 99% tu, betul kan? Biasa sangat lah. Jadi orang bila dengar ceramah ustaz tu, dia main asyik dulu 5 minit. 5 minit tu dia hantar mesej kat isteri dia dulu, yang kacau ni, abang nak dengar ceramah. Dia hantar mesej dulu, baru tutup handset. Kenapa? Mukadimah mana-mana ustaz 3 minit pertama, 5 minit pertama, sama je. Tak dengar pun tak apa. Tidak ada yang menarik, tidak ada yang lain pada yang lain. Tapi Al-Quran, didatangkan, Al-Quran turun pada Nabi dalam bentuk percakapan. Bukannya turun buku pada Nabi, bukan turun kertas selai-selai ke, buku sebiji-sebiji ke, bukan. Maka, katakanlah ada penceramah, dia starting ceramah dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Dia pun kata apa? Tak mungkin. Tidak boleh. Tak boleh sama sekali. Sangat-sangat tak boleh. Sangat-sangat tak sesuai. Tu starting dia. Jadi agak-agak audien nak main telefon tak? Audien nak borak-borak dulu. Lain macam starting dia ni. Maka audien akan apa yang keluar dalam fikiran audien bila dengar saya ceramah, lepas bagi salam saya terus. Tak mungkin. Tak boleh sama sekali. Sangat-sangat tak patut, sangat-sangat tak sesuai. Tu ayat saya mula-mula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebagai audien, agak-agak apa yang bermain di fikiran? Cuba jawab. Ya, Puan Arianti? Ya? Apa yang tak boleh macam tu? Yes. Dia ni lain macam ni. Apa yang tak boleh tu? Apa yang tak sesuai tu? Saya pun sambung. Tak boleh kita merasakan kita ni lagi bagus pada orang. Walaupun kita dah jaga semayang, walaupun kita dah jauhi dosa maksiat. Tu rupanya dia nak sampaikan. Walau ustaz lain pernah ceramah macam tu. Ustaz lain pun biasa ceramah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah buat baik, kita tak boleh ada perasaan kita lagi baik pada orang, lagi bagus pada orang. Biasa. Tapi kata-kata saya tu nak bagi contoh lah ni. Ceramah saya tu nak bagi lain pada yang lain. Supaya audien ni tak main telefon 5 minit pertama. Maka saya mulakan dengan tak boleh.
Sangat-sangat tak patut, sangat-sangat tak sesuai bila kita orang yang selalu solat Jumaat, awal waktu kita merasakan kita lagi bagus pada orang yang tak datang solat Jumaat ataupun datang solat Jumaat lambat. Contoh. Oh, tu dia nak sampaikan rupanya. Nampak? Itu dipanggil kaedah Al-Quran menarik perhatian audien. Betul, lain dari yang lain. Biasa buku cerita diceritalah daripada awal kisah hidup seseorang tu kan. Mak ayah dia lahir, dia kecil, dia membesar, dia sekolah kat mana, habis sekolah kerja apa, lepas tu kahwin. Tu kisah hidup. Okay? Tu biasalah buku cerita biasa macam tu. Tapi Quran tak. Quran starting kisah Nabi Musa. Quran dia start kisah Nabi Musa, kisah apa? Quran start kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa berhadapan dengan Bani Israel dalam kes lembu. Kes lembu tu kan. Jadi kalau kita start tengok wayang ke, tengok movie ke, starting dia tengok orang kena kejar. Orang kena kejar. Lepas tu, yang kena kejar tu mati kena bunuh. Maka apa perasaan kita bila tengok starting cerita macam tu? Apa dalam fikiran kita? Siapa yang kejar? Siapa kena kejar? Apa sebab dia kena bunuh? Persoalan tu ternanti-nanti dalam fikiran kita. Betul kan? Jadi kita nak dapat jawapan pada persoalan tu, kita teruskan tengok cerita tu sampai 45 minit baru dapat jawapan dia. Hebatlah cerita tu kan? Cerita tu dia panggil hebatlah. Jalan penceritaan dia tu hebatlah. Nak tarik apa tujuan dia, awal-awal dia buat macam tu. Awal-awal cerita, dia tak tunjuk lagi siapa pelakon, siapa penerbit, siapa pengarah, tak tunjuk pun lagi kan? Tapi dia terus tunjuk starting je orang kena kejar, 2 orang berlari, seorang kejar, seorang kena kejar, yang kena kejar tu kena bunuh. Menarik tak? Menarik kan? Jadi kita ternanti-nanti apa sebab dia ni kejar dan apa sebab dia kena bunuh. Menarik tak? Menarik. Kalau starting cerita tu mak ayah duduk kat rumah, sirah pokok bagi-bagi, bangun tidur, anak pergi sekolah. Itu biasa. Tak ada apa yang menarik pun. Maka Quran datang. Starting kisah Nabi Musa. Kita tak tahu lagi ni Nabi Musa lahir kat mana, bila jadi Nabi. Okay, siapa musuh utama dia. Starting surah Baqarah, kelahi dengan orang-orang dia dalam bab, bukan kelahi lah. Kaum dia kelahi sama kaum dia dalam bab bunuh orang, nak tahu siapa pembunuh, keluarlah surah Al-Baqarah. Nampak? Lepas tu dalam, dia panggil apa lagi? Biasanya dalam movie-movie ni, dia panggil ada satu sequel, satu dipanggil lagi prequel. Betul ke tak saya sebut? Asal betul tu sebut banyak kali. Satu sequel, episod 1, 2, 3, Transformers 1, Transformers 2, Transformers 3, Transformers 4, betul kan? Okay? Tu dipanggil sequel. Tapi lepas Transformers 4, dia keluar tajuk cerita Beginning of Transformers, contoh. Macam mana asal-usul berlaku Transformers ni? Cerita Transformers. Tu dia panggil prequel. Quran dah lama menyampaikan kisah-kisah dalam bentuk sedemikian. Tapi apa tujuan dia? Supaya menarik didengar, tertarik oleh pendengar untuk mengetahui lebih mendalam, menjiwai lebih mendalam. Okey. Jadi Allah bersumpah dengan negeri ini. Negeri Mekah ada 7 nama dalam Quran. Nama Mekah dalam Quran ada 7 nama. Dalam hadis ada lagi nama-nama lain. Tapi dalam Al-Quran, Mekah ada 7 nama. Okey. Kita dah jumpa 2. Pertama, Al-Balad ni. Al-Balad. 1. Yang kedua, surah At-Tin tadi. Siapa baca tadi? Puan Rosimah baca tadi. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. So dah ada 2 dah kita jumpa. Satu Al-Balad, kedua Al-Baladil Amin. Lagi 5, okey. Pertama surah Baqarah muka surat 19. Tolong baca Puan Arianti. Muka surat 19 bawah sekali. Mekah dipanggil Baladan Aminan. Baladan Aminan. Ayat 1. Ayat 1 pula dah. Muka surat 19 ayat 126. Boleh Puan Arianti? Surat 19 ayat 1-2. Ada Puan Arianti? 19 ya? Muka surat 19 ayat 126. 100 26. 126. Ya.
Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka." Allah berfirman, permohonanmu itu diterima. Tetapi Cukup puan. So apa perkataan dia? Nama pertama Mekah adalah Baladan Aminan. Baladan Aminan. Negeri yang aman. Okey, tidak ada alif lam. Kenapa tidak ada alif lam? Ini kali pertama Nabi Ibrahim doa negeri ini. Okey, ini kali pertama Nabi Ibrahim doa tidak ada alif lam. Okey. Yang kedua, nama Mekah yang kedua adalah Bakkah dengan ba. Bukan dengan mim, dengan ba. Kalau baca dia, Puan Salma, kalau baca boleh Puan Salma. Muka surat 63. Muka surat 63. Saya tulislah kat skrin. 7, ini kita bincang 7 nama Mekah. Nanti sampai tempat dia kita bincang pula tentang siapa mula-mula bina Kaabah. Muka surat sekejap. Muka surat 63 ayat yang ke 96. 63. Page 62, sorry. Page 62, okey, ayat yang ke 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia ialah Baitullah yang dibakar dalam braket Makkah yang diberkati dan menjadi petunjuk kepada seluruh alam. Okey, terima kasih Puan Salma. So nama kedua bagi Mekah adalah Bakkah. Bakkah ni dalam bahasa Arab maksudnya tunduk. Tunduk. Kenapa Mekah dipanggil tunduk? Sebab setiap orang yang datang ke Mekah ditunduk. Zaman dulu lagi lah. Dia raja ke, dia menteri ke, dia jutawan ke, semua akan tunduk di Kaabah. Oleh kerana itulah Mekah dipanggil Bakkah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga Ummul Qura. Muka surat 139. Muka surat 139. Kalau baca, Puan Izzawani tak sempat saya tulis kat skrin, tak apalah. Kita tengok, kita type, kita tulis je lah. Okey, nombor 3. Muka surat 139. Ayat, saya cari jap. Dia panggil Ummul Qura ataupun Ummul Qura. Samalah. Ayat 92. Puan Izzawani ayat 92. 92. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ialah kitab Al-Quran yang kami turunkan yang mengandungi berkat, lagi mengesahkan kebenaran kebenaran kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, dan supaya engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Al-Qura. Yes. Mekah, iaitu Mekah, serta orang yang tinggal di sekitarnya. Okey, cukup. So, 4 dah nama? 4 pula dah. 3 lah. Baladan Aminan, Bakkah, Ummul Qura. Qura tu negeri. Qura tu negeri. Ummu tu ibu. Ibu negeri-negeri. Kenapa Mekah dipanggil ibu negeri-negeri? Kenapa Mekah ni dipanggil ibu kepada semua negeri-negeri? Okey. Puan Nazakiah ingat tak Puan Nazakiah? Kenapa Mekah dipanggil ibu negeri-negeri? Okey. Tak ingat lah Ustaz. Sebab Random. Tempat tumpuan. Tempat tumpuan salah. Ya. Nak kata tempat tumpuan, bukannya semua orang tumpu kat situ. Bukan semua orang tumpu kat situ. Orang Yahudi dan Nasrani tak pergi kat situ. Mekah dipanggil ibu negeri-negeri sebab ada satu hadis. Walaupun hadis tu tahapnya dhaif, bukan palsu, dhaif. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa dia? Awwalu jabalin wudi'a 'alal ard
Jabal Abi Qubais. Bukit pertama Allah cipta atas muka bumi, Bukit Abu Qubais. Dan awwalu buq'atin wudi'at minal ard mawdi'ul baiti. Bongkah bumi pertama yang diciptakan, yang Allah letak atas dunia ni, bongkah tanah pertama adalah bongkah Kaabah. Tanah Kaabah tu adalah tanah asas seluruh muka bumi. Summa muddat minhul ardu. Dan daripada tanah itulah Allah Ta'ala lebarkan tanah-tanah yang lain. Sebab tu Mekah dipanggil Ummul Qura. Ada hadis dia. Bukit Abu Qubais ni sekarang kalau kita pergi Mekah, dia istana. Istana raja kat Mekah tu berada di atas Jabal Abu Qubais. Itulah tak bukit pertama Allah cipta atas muka bumi. Dan tanah Mekah, tanah Kaabah, tanah yang berdirinya Kaabah, itulah tanah asal yang mula-mula Allah cipta atas muka bumi. Pada tanah itulah Allah Ta'ala beranakkan, bahasa mudahnya, panjangkan tanah-tanah yang lain. Dia panggil Ummul Qura, ibu kepada segala negeri-negeri. Dajjal boleh kacau anak-anak, tapi Dajjal tak boleh kacau ibu. Maksud dia, Dajjal takkan masuk ke Mekah dan Madinah. Tempat lain, alim ulama ramai, tak ramai, banyak, tak banyak, hebat, tak hebat, Dajjal boleh masuk. Itu nombor 3. Nombor 4, Mekah dia panggil Al-Baldah. Kalau baca dia, Wan Nur Zakiyah boleh, page 385. 385 ayat 91. 385 ayat 91. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldah. Ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, iaitu Mekah, yang telah disucikan. Dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku masuk di kalangan orang-orang Muslim. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiyah. So, apa perkataan Mekah kat situ, Puan Nur Zakiyah? Al-Baldah. Ayat 91 tadi. Al-Roma. Dia panggil Al-Baldah. Nampak tak? Al-Baldah. Oh, Baldah yang tepi ni. Okey ya. Hazihil Baldah. Yes, Al-Baldah. Baldah tu nama negeri. Jadi sebenarnya Baldah tu negeri, tapi bila tak ada letak alif lam kat depan, dia spesifik kepada satu negeri yang Allah Ta'ala khususkan, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Nombor 4 bukan nombor 5 ni, yang keempat. Yang kelima, macam kita panggil lah Mekah. Kita panggil Mekah, gimana pergi Mekah? Kalau KL, gimana pergi Mekah? Sebenarnya yang paling betul, bukan paling betul lah, ikut bunyi Arabnya, Makkah. Mekah salah, Mekah salah. Dia pergi mana? Dia pergi Mekah. Orang KL kan? Orang Terengganu Kelantan, gimana pergi Mekah ni, nak pergi Mekah. Mekah ke Mekah ke, tak kisahlah, dah jadi bahasa Melayu, panggil ke apa pun. Dia yang paling tepat ejaan dia, mim baris atas, Makkah. Ingat muka surat 514. Muka surat 514, ayat atas sekali. Tolong baca dia. Puan Rosimah, boleh? Puan Rosimah. Muka surat 514, ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang mencegah tangan mereka daripada membinasakanmu dan mencegah tangan kamu daripada membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu ke atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Okey, terima kasih Puan Rosimah. So kat situlah perkataan Mekah. Dia panggil Makkah. Kita panggil Mekah kan, ejaan dia Makkah. Tu yang kelima. Biasa kita guna yang kelima ni kan. Nak pergi mana? Cuti minggu depan, pergi Makkah. Okey. Selain guna Makkah, boleh guna perkataan lain. Yang keenam, surah kita sekarang, la uqsimu bihadzal balad. Al-balad. Okey. Yang ketujuh, al-baladil amin. Yang dibaca tadi oleh sahabat kita. Jadi 7 nama Mekah dalam Al-Quran. Okey, Al-Quran panggil Mekah dengan 7 nama. Kerana apa? Bila sesuatu orang tu hebat. Okey, sesuatu orang tu hebat. Saya, orang Shah Alam lah panggil saya Ustaz Huzaifah. Itu je lah. Orang kampung panggil, mungkin panggil Abang Long contohlah. Sebab saya orang kampung Abang Long. Dah, 2 orang je lah panggil saya kan. Tapi kalau satu dunia kenal saya,
Satu dunia kenal saya kerana kehebatan, kepandaian, contohlah. Dia orang Cina, dia panggil saya nama lain. Orang Afrika panggil saya nama lain. Orang kat tempat tu panggil saya nama lain. Macam-macam panggilan berbeza. Bila seorang tu hebat, bila seorang tu mulia, bila seorang tu banyak jasa, maka macam-macam nama dia dapat. Betul kan? Sama juga Allah ada banyak nama. Nabi Muhammad ada banyak nama. Dalam Taurat nama lain, dalam Injil nama lain. Orang Mekah panggil lain, orang Taif panggil lain, orang tu panggil lain. Macam-macam nama kerana kehebatan dia. Okey? Samalah juga tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana Mekah tempat hebat. Orang ni panggil lain, orang ni panggil lain, orang ni panggil lain, orang ni panggil lain. Kerana apa? Kerana kehebatan tempatnya. Okey, jadi Allah bersumpah dengan negeri Mekah ini. Lalu Allah Ta'ala selitkan sikit. Allah Ta'ala bukan nak beritahu yang ayat 2. Allah bersumpah dengan ayat 1. Bukanlah Allah nak beritahu ayat 2. Tak, ayat 2 tu selit. Dipanggil apa selit? Dipanggil bahasa Arab, panggil jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah ni maksudnya satu penyampaian yang diselitkan, bukan maksud. Saya nak cerita, saya pergi Mekah baru ni dengan orang Kedah. Contoh, saya pergi Mekah baru ni, rakan sebilik saya orang Kedah. Saya dapat sebilik 2 orang je, rakan sebilik saya orang Kedah. Poin saya nak cerita tentang apa saya berlaku kat Mekah, apa saya buat kat Mekah tu je lah. Tapi saya pergi cerita kat tuan-tuan, rakan sebilik saya ni orang Kedah. Dia ni gini. Dia ni kat Malaysia, kerja dia gini. Anak dia 5 orang, 10 orang. Jadi orang tanya saya pasal pengalaman pergi haji. Yang orang nak dengar, apa yang berlaku kat Mekah. Itulah poin utama yang saya nak sampaikan bila saya balik haji, contoh. Tapi saya sentuh pasal rakan sebilik saya. Nama dia Tuan Haji Ibrahim. Dia duduk sini. Anak dia 5 orang. Anak dia 3 orang doktor, 2 orang engineer. Jadi apa yang saya cerita pasal Haji Ibrahim yang sebilik dengan saya, itu dia panggil jumlah muqtaridah. Maksud jumlah muqtaridah adalah jumlah yang ayat yang diselit. Cerita sampingan yang diselit. Tak penting pun. Okay? Untuk orang-orang audio bila nak dengar cerita pasal saya pergi umrah, benda tu tak penting pun. Kita orang nak cerita pasal benda tu pun. Okay. Samalah juga, Allah nak cerita sebenarnya dalam surah Al-Balad ni, manusia ni Allah buat dalam kesusahan. Tetapi, Allah selitkan pasal Nabi Muhammad. Kenapa? Allah bersumpah dengan negeri Mekah ini kerana negeri Mekah dipanggil Tanah Haram. Apa maksud Tanah Haram? Tanah suci. Sebagaimana ada bulan haram, bulan suci, begitu juga ada Tanah Haram. Kenapa Tanah Haram dipanggil, kenapa Mekah Madinah dipanggil Haramain? Apa tema Haramain? 2 tempat haram. Orang Arab, kalau dia jalan bawa isteri dia, orang Arab kan, dia jalan bawa isteri dia, dia panggil isteri dia apa? Harimi. Eja isteri dia Ha, Ra, Ya, Mim, Ya. Harimi. Apa maksud pengharimi? Dia ni haram saya. Macam kasar terjemah Melayu kan. Dia ni haram saya. Apa maksud dia haram saya? Okay, tanah haram. Apa maksud tanah haram? Tanah haram maksudnya tak boleh pegang, tak boleh bunuh orang, tak boleh pegang, tak boleh memulakan peperangan, tak boleh cabut pokok-pokok, tak boleh memburu, tak boleh rosakkan tanaman. Itu maksud tanah haram. Maksudnya haram kita buat perkara-perkara yang kat tempat lain boleh buat. Memburu kat mana-mana boleh, kat tanah haram tak boleh. Cabut-cabut pokok mana-mana boleh, kat tanah haram tak boleh. Maksud apa maksud haram? Suci. Ada undang-undang special. Ada undang-undang special untuk dia. Itu maksud haram. Bukan haram tu kalau kita bahasa Melayu haram ni maksudnya pelik lah kan. Dia orang Arab. Kenapa dia panggil isteri dia harimi? Kerana isteri dia haram dilihat oleh orang lain. Haram orang lain nak makan-makan sama dengan dia. Haram orang lain nak tengok dia lama-lama. Itu maksud harimi. Orang Arab cakap pada isteri dia. Ya harimi. Dia haram saya. Maksud dia haram saya apa dia? Orang lain tak boleh nak semena-mena duduk lama-lama dengan dia, makan dengan dia, ke borak lama-lama, tak boleh. Haram. Dia saya punya seorang. Saya je berhak tengok dia lama-lama, duduk makan dengan dia lama-lama, pergi mana-mana dengan dia. Itu maksud harimi. Okay. Sebab bulan haram. Ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Haram, Rajab. Kenapa? Pada bulan tersebut diharamkan memulakan peperangan. Bulan lain tak apa. Bulan lain tak apa. Rabiul Awal, Rabiul Akhir nak mulakan peperangan boleh.
Maksudnya ada kesucian. So Allah bersumpah dengan tanah Mekah ni kerana apa? Tanah Mekah ni adalah tanah haram. Kenapa tanah haram? Kerana haram memulakan peperangan di tanah haram. Tapi kalau orang lain datang segang, tak apalah berperang di tanah haram. Jadi Allah cakap pada Nabi, kamu halal di Mekah. Apa maksud kamu halal? Mekah tanah haram, kamu halal. Maka maksud kamu halal di Mekah ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan Mekah bagi Nabi untuk Nabi memulakan peperangan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala kata Mekah ni tanah haram. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sebut tentang Kaabah lah. Nabi sebut tentang Kaabah. Nabi kata apa dia? Inna hadzal balad haramahu Allah yauma khalaqas samawati wal ard. Mekah ini adalah satu tanah haram yang Allah Taala telah haramkan pada hari pertama dicipta langit dan bumi. Maksud Allah Taala telah haramkan, maksud dia Allah jadikan dia tanah suci. Itu maksud haram, suci. Fahuwa haramun bi hurmatillah, maka dia adalah suci dengan ketetapan yang Allah Taala telah tentukan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, tanah tu akan jadi tanah suci. Okey, tak kisahlah siapa conquer tanah tu, siapa rampas tanah tu, siapa memerintah tanah tu, dia tak jadi tanah suci. Katakanlah lepas ni orang kafir conquer, contoh, orang kafir conquer. Memang satu masa nanti sebelum kiamat, Kaabah akan dirobohkan oleh orang kulit hitam. Nabi sebut dalam hadis. Nama dia Zussuwaiqataini. Nama dia Zussuwaiqataini. Orang daripada Habsyah. Orang Ethiopia nanti akan runtuhkan Kaabah. Tak kisahlah siapa runtuhkan Kaabah nanti, sampai bila-bila Kaabah tu akan jadi tanah haram. Kemudian Nabi kata apa? La yuqdadu syajaruhu. Pokok-pokok tak boleh ditebang. Wala yukhtala khalahu. Tanamannya tak boleh dicabut selagi masih hidup. Cabut pokok suka-suka tak boleh. Cabut rumput suka-suka tak boleh. Kecuali kerana untuk tujuan masalah lain tak apa. Kalau pokok tu mengganggu orang ramai, mengganggu lalu lintas, tak apa. Saja-saja tak boleh. Haram. Okey. Kemudian Nabi sebut lagi, wa inna ma uhillas li sa'atan minan nahar. Walaupun Kaabah ni haram, tak boleh mulakan peperangan, tak boleh berperang, tapi Mekah ini telah dihalalkan untukku satu waktu di waktu siang. Bila? Allah halalkan Nabi untuk memulakan peperangan masa tahun 8 Hijrah, Fatah Mekah. Tahun tu dipanggil Conquest of Mekah. Tahun penaklukan kota Mekah. Jadi masa Nabi takluk kota Mekah, masa tu Allah halalkan bagi Nabi untuk memulakan peperangan. Sebelum tu, tak halal bagi orang Islam memulakan peperangan di Mekah. Tapi kalau orang kafir mula dulu, serang kita lawan balik tak apalah. Tapi kita starting nak perang dulu orang kafir, haram. Perbuatan tu adalah haram. Okey. Sebab tu, jadi pengharaman ni bila? Pengharaman ni sejak Allah cipta langit bumi lagi. Maksudnya bukan zaman Nabi Muhammad je kena jaga kesucian dia. Zaman Nabi Adam dulu pun mereka dah kena menjaga kesucian kota Mekah. Tak boleh buat lebih kurang. Tak boleh nak buat suka-suka hati. Kemudian Nabi kata apa? Lepas hari Fatah Mekah, wa qad 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams. Maka lepas hari Fatah Mekah, lepas hari 8 tahun 8 Hijrah yang hari Nabi dapat conquer kota Mekah tu, lepas hari itu Nabi kata apa dia? Pengharamannya diharamkan lagi. Sebelum ni tanah tu tanah haram, tapi ada satu hari Allah halalkan bagi aku untuk mulakan peperangan. Lepas habis hari itu, dia jadi tanah haram balik. Sampailah sekarang. Haram kalau kita memulakan peperangan di tempat tersebut. Haram memulakannya. Itu dipanggil tanah haram. Apa tema tanah haram? Tanah suci. Tanah suci lah. Tanah suci. Maksudnya apa? Haram memulakan peperangan. Haram cabut pokok. Haram tebang-tebang pokok. Haram ambil-ambil tanaman. Tak boleh. Kat tempat kita, jumpa pucuk paku, tak ada orang punya, ambil je lah. Kat sana kalau jumpa pokok-pokok, tepi-tepi jalan nak cabut-cabut semua, tak boleh suka-suka. Okay, kecuali ada masalah. Maksud masalah mengganggu jalan lintas, nak buat jalan tak boleh, kena tebang pokok, itu tak jadi masalah. Sebab tu dalam kes Mekah ni, dalam bab perang, Allah kata kepada orang Islam, kalau mereka memerangi kamu di tanah haram, kamu boleh lawan balik.
Jangan kata di tanah haram tak boleh perang. Jadi kalau musuh datang serang, buat bodoh je lah, redha mati. Salah tu. Tengok muka surat 30. Muka surat 30. Ayat atas sekali. Tolong baca dia, muka surat 30 ayat atas sekali. Puan Arianti tolong baca boleh? Page 30 ayat atas sekali. Sekejap. Muka surat 30 ayat 191. Dan bunuhlah mereka musuh yang memerangimu di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haram sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangimu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Okey, terima kasih Puan Arianti. Jangan perangi mereka di Masjidil Haram. Di Mekah lah. Tapi kalau mereka perangi kamu, bolehlah lawan mereka balik. Tak jadi masalah. Yang penting kamu jangan mulakan dulu kat situ. Kalau kamu mulakan, kamu bersalah. Okey, nampak? Jadi Allah cakap pada Nabi, tanah Mekah tu tanah haram. Tapi dihalalkan bagi kamu untuk berperang pada satu hari. Iaitu hari Fatah Mekah. Pendapat yang kedua, kita terjemah hillu tu layak tinggal dan layak dapat kemuliaan. Maksudnya macam ni. Tanah Mekah tu adalah tempat yang mulia yang mana semua orang boleh datang ibadat. Semua orang boleh datang ibadat, berkorban, buat tawaf, buat sa'i kat situ. Tanah mulia, tempat yang mulia. Tetapi apa orang Mekah buat? Orang Mekah tak bagi Nabi semayang kat situ. Orang Mekah tak bagi Nabi masuk buat umrah pada tahun 6 Hijrah kat situ. Walhal, siapa duduk Mekah, dia tak boleh halang siapa pun masuk kota Mekah. Haram hukum dia. Orang yang duduk kat Mekah, penjaga-penjaga Masjidil Haram, dia tak boleh menghalang sesiapa saja untuk datang buat haji. Mekah bukan dia punya. Sama macam kita AJK masjid, kita tak bagi orang masuk masjid. Apa hukum dia? Haram. Kita AJK masjid, kita tak bagi orang lain masuk masjid. Apa hukumnya? Haram. Mana boleh? Masjid rumah Allah, semua orang boleh masuk. Sama juga Mekah ni rumah Allah, bagi rumah Allah. Haram kalau kita tak bagi orang lain masuk. Tapi jangan pula guna fatwa ni. Orang Arab Saudi semua buat kerja haram setiap tahun. Saya nak bagi haji, dia tak bagi. Lain. Pengharaman yang dibuat sekarang maksudnya tak bagi orang Malaysia lebih pada 20,000 orang, contoh. Tak bagi orang Malaysia lebih pada 80,000 orang, contoh. Saya tak tahulah, contoh. Kerana apa? Untuk menjaga supaya orang tak terlalu ramai. Bila terlalu ramai nanti bersempit, bertolak, jatuh mati, dia susah pula. Contoh. Itu tujuan dia tu tak apa. Tapi kalau semata-mata tak bagi orang sebab suka-suka hati dia, tu tak boleh. Maka Nabi SAW dengan sahabat-sahabat tak dibenarkan masuk kota Mekah pada tahun 6 Hijrah. Nabi dengan sahabat-sahabat nak buat umrah, orang Mekah tak bagi. Maka Allah mengatakan, engkau halal duduk situ. Engkau halal untuk buat apa sahaja kat tanah Mekah. Tawaf, sa'i, korban, semayang, semua boleh. Tapi mereka menghalang kau untuk masuk ke sana. Jadi ayat ni Allah nak kecam. Allah nak kutuk orang musyrikin Mekah yang tak bagi Nabi dengan sahabat-sahabat masuk kota Mekah. Seolah-olah hari ni kalau ada AJK surau kita, dia bagi kawan-kawan dia masuk surau. AJK surau kita, dia bagi grup-grup AJK je datang semayang kat surau. Masa PKP baru ni kan, JAIS keluarkan arahan, setiap kali waktu 5 orang je, 5 orang je boleh datang solat, termasuk imam dengan Bilal. Jadi AJK pilih kawan-kawan dia lah, kawan-kawan dia, grup-grup dia. Kita yang tak AJK ni geram je dalam hati. Pilih kroni je. Kawan-kawan dia dapat, aku tak dapat. So kadang-kadang time solat Jumaat, setiap surau hantar 5 orang je wakil untuk datang solat kat masjid. Asyik dia je solat Jumaat, orang lain tak solat Jumaat. Jadi walaupun padahal dia orang tak salah pun sebab Jaiz yang suruh buat macam tu kan. Jadi kita apa pandangan kita? Teruknya lah dia orang ni, tak bagi orang yang masuk surau, tak bagi orang masuk masjid. Teruk kan zaman sekarang. Macam tu juga Allah nak kata, teruknya orang kafir Mekah ni, Mekah tu aku halalkan bagi semua orang untuk datang buat umrah, haji, tawaf, sa'i. Boleh pula dia tak bagi Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah. Sedangkan engkau wahai Muhammad
halal, boleh buat apa saja kat tanah Mekah ni. Sebagaimana kemuliaan orang lain dapat, kelebihan orang lain dapat, kau pun layak juga dapat kelebihan kat kota Mekah ni. Tetapi mereka telah menghalang kau masuk ke kota Mekah ini. Okey, sedangkan kemuliaan kota Mekah ini, ketinggian kota Mekah ini sebab lahirnya Nabi. Kerana lahirnya Nabi lah bertambah kemuliaan, bertambah kehebatan, bertambah ketinggian kota Mekah. Tiba-tiba Nabi tahu tak bagi masuk. Okey, nampak? Ini Allah cerita tentang Nabi SAW. Ini bukan poin utama lagi ni. Ayat 3, ayat 4 baru kita masuk poin utama. Sama ayat 3 Wa demi walidin ayah. Walidin ayah. Ada orang panggil ayah dia walid. Biasa orang panggil ayah abi, papa, abah, ayah. Ni walid. Maksudnya demi ayah. Wa dan ma apa yang walad dia telah lahirkan. And what he begot. Dia telah lahirkan. Bukan ayah lahirkan, maksudnya anak yang lahir hasil daripada ayah tersebutlah. Okey, ayat 4. Laqad demi sesungguhnya khalaqana kami telah ciptakan. Al-insan manusia fi dalam kabad susah payah. Oh, kita terjemah toil. T-O-I-L, toil. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Salmah Kasim, terjemahkan boleh Puan Salmah Kasim. Ayat kita sekarang ni, ayat 3 dengan ayat 4 surah Al-Balad. Ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demi pertalian bapa dan anaknya. Yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah. Okey, terima kasih Puan Salmah. Kenapa Allah bersumpah demi bapa dan anak? Imam Ibn Katsir kata, ayat 1, Allah bersumpah demi tempat yang suci yang didiami. Ayat 1, Allah bersumpah demi tempat yang suci yang didiami. Ayat 3, Allah bersumpah pula demi orang yang mendiami tempat tersebut. Ayat 1, Allah cerita tentang Allah bersumpah tentang tempat yang suci yang didiami. Orang tinggal kat situ. Tempat yang orang ramai nak tinggal kat situ. Ayat 3, Allah bersumpah demi orang yang mendiami tempat tersebut. Siapa dia? Bapa dan anak yang mendiami tempat tersebut. Siapa bapa dan anak ini? Siapakah bapa dan anak yang dimaksudkan dalam surah Al-Balad ayat 3 ni? Menurut sebahagian mufassirin, ayat 3 ini cerita tentang Nabi Adam dan juga anak dia. Nabi Adam dan anak-anak Nabi Adam. Maksudnya, Allah bersumpah demi Nabi Adam yang daripadanya lah lahir keturunan. Okey, maknanya apa? Manusia itu jahat ke, baik ke, warak ke, tak warak ke, dia adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ataupun tafsiran kedua, demi bapa dan demi anak ni maksudnya demi bapa-bapa para nabi yang telah melahirkan anak-anak yang jadi manfaat banyak kepada umat. Okey, walaupun ayah Nabi itu kafir, contoh ayah Nabi Ibrahim, ayah dia kafir, tapi dia telah lahirkan anak dia telah menjadi orang yang banyak memberi manfaat pada umat manusia. Quran datang dengan lafaz yang indefinite. Quran tak beritahu siapa ayah kat sini, siapa anak kat sini. Jadi bila Quran tak beritahu siapa ayah kat sini, siapa anak kat sini, maka boleh terjemah siapa-siapa saja. Pendapat ketiga, oleh kerana orang Arab dulu, mereka berbangga dengan keturunan. Ayah aku gini, tu aku gini. Dulu ayah aku dulu, rimau datang, singa datang, dia lawan. Contoh. Banggalah. Dulu ayah aku dulu, dia dengan kawan dia 40 orang je, lawan musuh 100 orang, dia menang. Contoh. Jadi orang Arab ni dia suka berbangga-bangga sebut nama ayah atau nenek moyang mereka. Orang Arab punya perangai. Tengok surah apa ya? Puan Izzah ni telah baca muka surat 31.
Muka surat 31 surah Al-Baqarah lah. Musim haji pun, orang Arab ni musim haji pun masih lagi nak cerita. Aku keturunan sekian. Tok aku dulu, tok pada ayah aku dulu pernah berperang lawan singa. Orang Arab biasa suka bangga-bangga keturunan. Muka surat 31 ayat yang ke Qazi Krikum 200. Ayat 199 dengan 200. Boleh Puan Izzah ni? 199 dengan 200. Ni cerita pasal haji. Boleh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hendaklah kamu bertolak dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji nenek moyang kamu. Okay, cukup. Itu poin saya. Terima kasih Puan Izzah ni. Orang Arab ni tayar haji pun duk bangga-bangga keturunan lagi. Ayah aku dulu, tok aku dulu, moyang aku dulu. Kan kita bangga kalau orang tu hebat kuat. Ni keturunan hang tuah ni. Dia ni keturunan para meswara ni. Apa lagi? Kalau kita ada orang kuat-kuat ke, ada orang hebat-hebat ke, orang pandai-pandai ke, kita akan selitkan dia dengan keturunan hebat-hebat. Dia ni keturunan Tok Kenali ni. Banyak ibadat bagus sangat, contoh. Okay? Orang Arab dulu pun samalah juga. Musim-musim haji ni, patutnya musim haji banyak ingat Allah. Selesai urusan haji ingat Allah, dia orang tak. Tok aku dulu, nenek aku dulu, bangga dengan tok, nenek. Maka Allah bersumpah, demi tok nenek, demi ayah yang melahirkan keturunan-keturunan. Anak dia pula jadi ayah, anak dia lahirkan pula keturunan. Cucu dia pula jadi ayah, cucu dia lahirkan pula keturunan-keturunan. Pun boleh juga dalam ayat ini. Jadi tiga-tiga terjemah tu betul. Tiga-tiga terjemah tu betul. Ayat ini juga dalil bahawasanya keturunan adalah ikut ayah, bukan ikut ibu. Okey. Anak lahir muka putih melepuk macam Cina, contoh. Tapi ayahnya orang Nigeria kulit hitam. Anak tadi tetap keturunan Nigeria sebab ikut ayah. Anak adalah ikut ayah. Bangsa keturunannya ikut ayah, bukan ikut ibu. Okey, baik. Seterusnya, Allah kata, kami ciptakan manusia itu dalam kesusahan. Apa makna dalam kesusahan? Pertama, semasa dia nak keluar daripada perut ibu dia mengalami kesusahan. Yang pertama. Kesusahan pertama dalam tafsir tulis apa tahu? Diputuskan tali pusat dia. Lepas keluar daripada perut ibu, apa doktor akan buat pada bayi itu? Buka tali pusat. Betul kan? Nangis, wek. Lepas tu keputusan, keinginan untuk mencari susu ibu dia. Nak susu. Tapi tak boleh buat apa, boleh menangis je lah. Wek. Mana pandai cakap. Tapi Allah Ta'ala bagi ilham pada ibu untuk memberi susu pada anak dia. Kemudian ada lagi kesusahan-kesusahan lain. Kesusahan masa kecil, masa dewasa. Okey. Allah buat manusia ni memang susah. Sama ada dia Islam, dia akan susah. Sama ada dia orang kafir, dia akan susah. Sama ada dia pilih untuk jadi orang baik, dia akan hadapi kesusahan. Dia tak nak jadi orang baik, nak jadi orang jahat, dia ada juga kesusahan-kesusahan. Allah buat manusia ni memang sentiasa menghadapi kesusahan. Kesusahan hidup, kesusahan mencari rezeki, kesusahan dalam beramal, kesusahan dalam menghadapi ujian. Ini salah satu tafsir pada kesusahan. Okey? Ya, saya share kat skrin. Ini saya ambil dalam tafsir Ibnu Katsir. Okey, tengok kat skrin. Dan firman Allah, demi sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam kesusahan, susah payah. Sa'id bin Jubair berkata tentang ayat ini, fi kabad, yakni dalam kesusahan dan pencarian kehidupan. Kita kena susah payah cari rezeki. Orang kaya, susah payah cara orang kaya.
orang miskin, susah payah cara orang miskin. Kita fikir orang miskin je susah cari rezeki. Orang kaya, serabut juga kepala otak dia. Walaupun dia dapat banyak, walaupun rezeki dia banyak, tapi dia punya serabut kepala otak dia lebih tak? Lebih juga. Orang pencen, walaupun dah tak kerja, adakah tak perlu makan? Adakah tak perlu kemas rumah? Adakah tak perlu keluar belanja? Adakah tak perlu beli barang dapur? Kan? Tak. Walaupun dia dah pencen, walaupun dia ada bibik kat rumah dia tetap kena susah payah juga untuk makan dia hari-hari, untuk cuci baju dia hari-hari, untuk kemas rumah dia hari-hari. Lebih-lebih lagi suri rumah. Kalau ada bibik tu lain-lain sikit. Suri rumah. Bila kerja suri rumah tu selesai? Tak pernah dan tak akan selesai. Suami, selagi anak-anak dia tak balik, selagi anak-anak dia tak kahwin, selagi itulah dia bersusah payah cari rezeki untuk anak-anak dia. Lepas tu anak-anak dia dah balik, dah kahwin, dah ada kehidupan sendiri. Adakah dia tak perlu cari rezeki lagi? Adakah suami itu tak perlu cari rezeki lagi? Tak, dia masih ada isteri yang dia kena tanggung, kena bagi nafkah sampai dia mati. Jadi ingat, ni walaupun ayat ni kecam orang kafir, ayat ni kecam orang kafir. Sebab apa? Orang kafir kata, kalau beriman dengan Nabi Muhammad ni susah. Kalau beriman dengan Nabi Muhammad susah, kenapa susah? Orang tak suka. Kenapa susah? Orang mungkin takkan beli barang kat kedai kita. Kenapa susah? Kalau berlaku apa-apa, orang tak nak tolong. Okay, sebelum ni kita sama-sama musyrikin, sama-sama sembah berhala. Jadi apa-apa berlaku, dia orang akan backup tolong kita lah. Tapi kalau kita ikut ajaran Nabi Muhammad, orang musyrikin Mekah fikir, kalau kita ikut ajaran Nabi Muhammad, nanti hidup kita susah. Tak ada orang backup, tak ada orang tolong, tak ada orang nak bantu. Kalau ada apa-apa masalah, musibah, susah. Maka Allah kata apa dia? Tak semestinya kamu kafir, kamu reject Nabi, kamu tak terima Nabi, kamu akan senang. Tak semestinya. Sebab memang kami buat kehidupan manusia ni sentiasa dalam kesusahan. T-O-I-L. Toil. Apa terjemah toil, tuan-tuan? Bahasa Melayu sesuai. Penat lelah ke apa toil bahasa Melayu? T-O-I-L. Toil meaning. Toil meaning in English. Toil meaning in English. Work extremely hard or in tak tahu apa dia. C-E-S-S-A-N-T-L-I. Apa dia tu? Incessantly. Apa terjemah dia, tuan? Saya tengok kat Google ni. Toil, maksud dia work extremely hard. Kerja kuat lah kan? Betul tak? Kerja kuat. Incessantly. Apa maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan? Exhausting physical labor. Puan Nazakia, Puan Nazakia. Ya, Puan Nazakia. Ya, apa dia? Intensely kot. Dan incessantly tu dia sebut, saya pun tengok dekat ni Google ni. Kurang pandai juga lah Ustaz. Without interruption, constantly. Constantly, continually. Sahabat-sahabat. Toil. Kita terjemah toil ni. Kabat tu terjemah dia toil. Okay. Kabat ni dalam bahasa Arab apa dia? Kesusahan yang berterusan. Exhausting physical labor tu dia. Apa terjemah Exhausting maknanya penat lah. Penat physical, secara physical. Okay, ni kat screen. Tengok saya share kat screen. Work extremely hard or tu apa sebut dia Puan Zakiah? Incessantly. Apa dia? Sebut dia? Allahu'alam. Incessantly. Kerja kuat. Allah buat manusia ni memang bekerja kuat. Dia orang kaya, dia orang miskin. Memang setiap masa dia kena bekerja kuat menguruskan keperluan seharian dia. Sebab apa? Sebab Allah buat manusia ni perlu rehat, perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, perlu kenderaan. Manusia ada keinginan nak berjalan, nak bersantai, nak healing macam-macam lagi lah kan. Okay. Kena kerja tak? Kena kerja. Nak pergi berjalan kena ada duit lebih. Contoh. Kena kerja kuat. Contoh. Okay. Nak makan. Walaupun kita dah pencen duit banyak, tetap kena keluar pergi pasar, tetap kena masak, tetap kena dapatkan lauk.
Dia Allah buat manusia ni memang sifat dia sentiasa dalam susah payah. Tak semestinya kita jadi pendakwah saja kita hidup susah. Kenapa hidup susah jadi pendakwah? Orang tak suka, orang benci, orang menyampah. Saya tak nak jadi pendakwah. Saya nak jadi orang ibadat je. Supaya orang tak ada benci saya hidup senang. Tak, awak akan susah juga. Saya tak nak jadi orang beriman dengan Nabi Muhammad. Nanti orang tak suka, orang tak beli barang kedai saya. Nanti kalau orang tak beli barang kedai saya, macam mana saya nak hidup? Betul awak ingat? Awak tak beriman dengan Nabi Muhammad, awak akan jadi orang senang. Tak. Allah memang buat manusia dalam susah. Jadi pujuk diri kita dengan ayat ni, susah tak nak besarkan anak-anak, susah tak nak cari rezeki, susah tak nak gembirakan anak-anak dengan isteri, susah. Kerja pagi, kerja petang, niaga tu, niaga ni. Memang Allah buat manusia susah. Memang manusia ni menghadapi susah payah. Anak 4 orang sekolah sekaligus, bukan senang anak Allah 4 orang sekaligus. Kalau isteri tak kerja, Alhamdulillah mudah sikit. Kalau isteri pun kerja, suami pun kerja, berapa nak kena bangun, nak hantar anak sekolah awal pagi, balik. Jadi memang hidup susah. Memang Allah buat manusia hidup susah. Kadang-kadang fikir jadi orang asli lagi senang, anak tak sekolah. Duduk dalam hutan macam orang asli, anak tak sekolah lagi senang. Ya ke senang? Dia orang susah cara dia. Nak kena cari lauk pelik-pelik, nak kena masuk hutan hari-hari kena memburu. Kita Alhamdulillah oleh kerana kita ada kerja, ada kad bank, pergi pasar raya, cocok kad, cocok bayar, pakai kad dapat makanan. Jadi setiap orang, dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang nak beramal, dia orang tak nak beramal. Memang Allah buat manusia susah payah. Jadi pujuk diri kita, saya jaga semayang, saya tak kacau orang, saya tak ambil hak orang. Tapi kenapa dalam hidup ni susah? Susah dengan family, susah dengan tempat kerja, susah dengan orang sekeliling. Susah kan? Susah ni susah. Okey? Tapi kalau tak nak susah payah, macam mana nak hidup macam orang lain? Macam mana nak senang macam orang lain? Kena susah payah, buat 2-3 kerja contoh. Maka beritahu diri kita, memang Allah buat manusia ni sentiasa menghadapi kesusahan. Sejak dalam perut ibu lagi, sejak keluar pada perut ibu lagi, masa kecil. Okey? Dulu fikir susah belajar. Ingat bila Nabi belajar, Alhamdulillah, susah. Habis belajar dah, tak serabut dah, nak kena hafal tu, nak kena hafal ni. Ingat dah berjaya, merdeka hidup. Masuk alam pekerjaan. Masuk alam pekerjaan. Bila masuk alam pekerjaan, ingat ke? Sebab tu ada orang habis belajar, dia habis belajar kan? Habis belajar, dapat sijil, kan? Hari anugerah, convocation dan sebagainya. Maka orang-orang yang dah lama habis belajar, diberitahu apa? Selamat datang ke dunia yang sebenar. Masa kita habis belajar dapat CJ, convocation tu, seronok tak? Seronok, gembira. Gembira, ambil gambar, peluk mak ayah. Ya. Dapat bunga, dapat coklat. Memang seronok. Tapi orang yang dah lama melalui hari tersebut, dia bagi nasihat. Dia kata apa? Selamat datang ke kehidupan yang sebenar. Kenapa kehidupan yang sebenar? Lepas ni baru telah tahu periknya susah cari duit. Susah payah cari duit baru tahu. Tak mestinya awak CJ bagus, awak senang tu dapat kerja. Tak. Okey, dah dapat kerja. Belajar tinggi-tinggi dapat kerja tapi dia bayar gaji basic macam orang biasa. Contoh. Lagi perik. Starting gaji, Wallahualam, mungkin 2,000 sebulan. Tapi duduk kat tengah-tengah bandar raya, Shah Alam, KL ni 2,000 sebulan tu tak ada apa sangat pun. Susah payah. Ya. Memang Allah buat manusia akan menghadapi susah payah tersebut. Dah susah payah kerja, kahwin contoh. Kahwin, mulalah menghadapi susah payah sebagai orang dah berkahwin. Dulu mungkin masa bujang boleh minum tempat-tempat yang seronok sikit, berjalan tempat-tempat seronok sikit. Masa bujang dengan kawan-kawan. Sekarang dah ada anak isteri, dah mula kena berkira dah. Dah tak boleh lagi makan-makan suka hati, dah tak boleh lagi membazir-bazir suka hati. Maksudnya apa? Allah buat manusia memang sentiasa dalam kesusahan. Baik dia orang beriman, baik dia orang kafir. Baik dia orang beramal, baik dia orang tak beramal. Cuma bezanya apa? Bezanya, ada orang Allah permudahkan, ada orang Allah susahkan. Itu dia. Ada orang Allah mudahkan urusan dia. Walaupun dia susah macam orang lain, tapi Allah mudahkan urusan dia. Allah mudahkan urusan dia, Allah lapangkan dada dia. Dia penat macam orang lain juga. Dia penat letih macam orang lain juga. Dia penat letih lelah macam orang lain juga. Tapi Allah Ta'ala lapangkan dada dia. Allah lapangkan fikiran dia. Ada orang kerja tak penat. Kerja tak penat, tapi dia punya serabut pola otak dia, Masya Allah. Dia pergi kerja pukul 9, pukul 2 petang dah sampai rumah.
Nampak cara kerja dia kan? Relax lah. Nampak relax tapi dia punya kepala otak penat dia kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita kat dunia. Kat akhirat nanti, seronok hari-hari, gembira hari-hari, puas hari-hari, tak perlu masuk toilet buang air, tak perlu buang air besar, buang air kecil, dan tidak ada sebarang kelelahan pun. Panggil apa bahasa Inggeris? Bahasa Arab panggil nasaba. Tolong baca dia boleh Puan Maisarah, surah Fatir. Puan Maisarah tolong baca surah Fatir. Ni kat syurga nanti. Kat sini betul terjemah weariness dan toil. Muka surat 438 ayat 34-35 Puan Maisarah, ayat 34-35. Okey, sekejap. Ayat 38 ayat 34-35. 3435. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri. 35. Yang dengan kurnianya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yakni syurga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Nampak? Terima kasih Puan Maisarah. Kita dapat pergi melancong. Orang duit banyak ni, duit banyak. Orang bagi duit, orang bagi duit, bos bagi bonus. Bos bagi bonus. Jadi hujung tahun ni nak pergi melancong. Penat tak? Penat. Siang jalan dodang, malas sampai atas bok tu tidur, penat. Betul kan? Kalau yang dah berumur sikit, esok tu tak boleh jalan ke mana. Hari kedua nak rehat. Dah berumur, baru nak pergi berjalan. Hari kedua baru nak berehat. Contoh. Sebab apa? Walaupun seronok berjalan tapi penat. Penat dia. Tetap ada rasa penat. Ke tak penat-penat? Jalan seminggu tu tak tidur langsung, tak rehat langsung. Tak, ada penat dia. Ada lelah dia. Walaupun seronok berjalan. Okay? Orang yang kahwin, raja sehari. Seronok tak masa dia kahwin? Orang datang bagi hadiah, bagi ucapan. Seronok tak? Tapi lepas pada majlis selesai, penat tak? Penat nak kemas, penat nak turun, penat nak ni. Penat. Ada penat. Walaupun seronok, penat. Main bola seronok. Tapi penat. Pergi berkemping, pergi berkemah. Seronok tak? Seronok. Tapi penat tak? Penat. Ada penat dia. Di samping seronok, ada penat dia. Tapi dalam syurga, Allah Ta'ala buat tidak langsung rasa penat, tidak langsung rasa risu. Tak ada rasa lesu. Yang memerlukan seseorang tu untuk rehat dalam syurga. Kenapa? Penat makan pisang banyak sangat, kena duduk sekejap. Nanti nak sambungkan pisang lagi. Penat buat benda-benda yang seronok dalam syurga, duduk sekejap relax. Penat. Kenapa? Penat main tu, penat main ni, penat buat tu, penat buat ni, seronok. Okey, nak rehat sekejap, sekarang nak sambung balik. Tidak ada. Allah tak bagi langsung dalam syurga nanti orang tu penat, perlu rehat walaupun satu saat. Tak ada. Kat dunia ni kita kaya, kita hebat, kita bagus, macam mana perlu tidur tak? Perlu rehat tak? Allah buat manusia perlu rehat, perlu tidur pada waktu malam. Kerana apa? Kerana penat siang yang dia dah buat macam-macam kerja. Tapi dalam syurga, Allah Ta'ala sediakan untuk orang syurga, dia tidak akan merasai toil, nasobun, terjemah putih toil juga. Okey. Dan juga dia tidak akan merasai lughub, weariness. Tak penat, tak lisu. Maksudnya, penat luaran tak ada, penat dalaman tak ada. Ada seorang tengah-tengah tu penat otak mikir. Penat otak mikir. Macam mana nak buat? Kat syurga tak ada. Tak ada penat otak nak fikir, tak nak penat fizikal nak buat satu perkara. Allah Ta'ala sentiasa bagi seronok tanpa perlu rehat kerana penat melakukan perkara-perkara yang seronok. Jadi ingat, beritahu diri kita, Allah buat manusia atas muka bumi ni memang senantiasa menghadapi kesusahan. Belajar masa kecil, susah cara kecil. Nak kena bangun awal. Masa kita sekolah dulu, Allah kena bangun awal hari. Bila lah nak jadi orang tak bangun awal, boleh bangun lambat sikit. Okay, tengok masa sekolah menengah. Sama juga kena bangun awal. Habis sekolah menengah masuk U, kena bangun awal juga. Habis masuk U start kerja kena bangun awal juga. Jadi bila lah nak duduk relax, senang-senang. Okay, dah habis masa kerja kena bangun awal. Dapat anak kena bangun lagi awal. Nak siapkan anak sekolah contoh. Dah pencet, kena bangun awal juga, nak siapkan sarapan, nak beli makanan, nak pergi pasar. Dia susah tak hidup? Susah. Walau bagaimanapun, ada orang yang Allah Ta'ala
permudahkan urusan dia. Jadi susah hidup ni nak suruh kita buat apa? Nak suruh kita sedar bahawasanya kesenangan sebenar bukanlah di dunia ini. Ayat seterusnya, satu ayat lagi boleh? Ayat 5. Adakah, sorry, ambil masa lebih sikit. Adakah yahsabu, dia menyangka, bahawa, lan sekali-kali tidak akan. Terjemah lan sekali-kali tidak akan. Yaqdiru, berkuasa ataupun menguasai. Be able to overcome. Alaihi ke atasnya, ahadun, seorang pun. Puan Rosimah Kasim telah baca, boleh Puan Rosimah? Last ayat kita ni, Puan Rosimah. Ayat yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia, manusia itu, menyangka bahawa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa ke atasnya? Terima kasih Puan Rosimah. Ayat ni turun menurut tafsir Al-Munir, ayat ni turun mengenai seorang lelaki Mekah yang bernama Abul Ashad bin Kaladah Al-Jumahi. Abu Ashad bin Kaladah Al-Jumahi. Dia ni badan besar, kuat, tegak badannya. Jadi dia rasa tak ada siapa-siapa boleh kalahkan dia. Tak ada siapa-siapa boleh menjatuhkan dia. Tak ada siapa-siapa boleh mengenakan sesuatu pada diri dia. Badan dia dah besar. Pengikut dia ramai pula tu. Jadi siapa mampu datangkan musibah pada dia? Nabi Muhammad, badan aku besar lagi pada dia. Dia ada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat aku lagi ramai pada sahabat-sahabat dia. Maka Allah kata, manusia tu dia fikir tidak ada siapa mampu mengalahkan dia ke? Adakah manusia itu menyangka tiada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Walaupun ayat itu turun untuk Abu Ashad Al-Kaldah ni tadi, tetapi pengajaran kita ambil untuk kita semua. Apa maksudnya? Kita kaya, kita sihat, kita ada insurans. Apa lagi yang menyebabkan kita rasa tak perlu pada Allah? Kita kaya, kita sihat, kita ada insurans. Okey, insurans paling mahal sekali. Anak-anak kita 3 orang doktor pula tu, contoh. Ni sekadar contoh. Jadi kita rasa kita ni susah lah dapat penyakit teruknya, contoh. Allah Ta'ala boleh buat macam-macam. Allah Ta'ala boleh datangkan penyakit yang tak ada ubat. Kita duit banyak, kita rasa dengan duit banyak tu kita tak kisahlah. Masuk hospital mana pun aku boleh bayar, contoh. Okey, kita baik dengan orang besar-besar. Kita baik dengan menteri, dengan raja, contoh. Jadi adakah dengan sebab kita baik dengan menteri, dengan raja, duit kita banyak, tiada siapa boleh mengalahkan kita? Kalau ada perasaan macam tu, maka perasaan tu sama macam perasaan orang-orang kafir yang merasakan dia tak perlu pada bantuan Allah, dia tak perlu pada rahmat Allah sebab dia sendiri dah duit banyak. Sebab dia sendiri dah duit banyak. Sebab dia sendiri dah ramai followers yang akan backup dia sentiasa. Maka dia rasa tak ada siapa boleh kalahkan dia. Maka Allah pesan pada kita, adakah seseorang manusia tu fikir tidak ada siapa boleh mengalahkan dia? Tak ada siapa boleh mengatasi dia dengan sebab badan dia besar, pengikut dia ramai, dia fikir tak ada orang boleh kalahkan dia. Dengan sebab dia duit banyak, dengan sebab dia baik dengan lawyer, dengan sebab anak dia lawyer, doktor hebat-hebat, jadi tidak akan menimpa diri musibah. Itu salah cara berfikir. Kita kena ingat, siapa saja kita, banyak mana kita, harta kita ada, sehebat mana pun kita dalam pangkat jawatan, Allah Ta'ala tetap boleh timpakan apa saja pada diri kita. Berapa ramai raja-raja yang angkuh, berapa ramai raja-raja yang hebat dulunya, dia tak sangka pun akhirnya mati di dalam penjara. Berapa ramai raja-raja yang hebat, yang angkuh, yang rasa hebat diri dia dulu, dia tak sangka hujung hidup dia mati sebagai pelarian. Dia raja di istana hebat-hebat. Askar, dia bukan sekadar ada security, ada askar. Puluh-puluh orang askar jadi askar dia. Untuk dia saja. Bukan untuk negara, untuk dia saja. Contohlah ni. Tapi Allah boleh ubah hidup dia jadi pelarian last-last. Negara dia kena serang, askar dia lari, dia pun terpaksa melarikan diri. Duduk tepi hutan, duduk dalam semak samun. Wah, sebelum ni istana. Allah boleh buat. Allah boleh buat. Yang penting jangan kita rasa kita selesa dengan kehidupan kita sehingga kan kita berani buat dosa, buat maksiat. Tak kisah. Allah bagi sakit, aku ada insurans. Allah tarik rezeki aku. Wah, aku ada pelaburan sana, pelaburan sini, ada emas banyak ni. Tak. Jangan fikir macam tu. Kerana itu cara berfikir yang salah. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik daripada kekurangan kelemahan saya.
Kita baca Al-Fatihah dan kita niatkan apa kita bincang macam ni, apa kita bincang malam ni, apa kita muzakarah malam ni jadi sebab untuk Allah sembuhkan sahabat-sahabat kita yang diuji dengan tak berapa sihat lah. Antaranya Wan Izawani punya saudara Tuan Haji Razak. Tuan Haji Razak ni sahabat kelam macam kita juga, tapi hari Khamis owner restoran Azira di Shah Alam lah, dia tak berapa sihat. Kemudian menantu Puan Nur Zakiyah, Puan Khairiyah, kemudian Tuan Haji Ishak yang suara tak berapa sihat. Kita niatkan apa kita belajar macam malam ni, Allah jadikan sebab untuk kesembuhan mereka semua. Boleh? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma yassir jami'a umurina fi dunya wal akhirah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfihim. Anta syafi la shifaa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rzuq lana warzuq lahum as-sihhata was-salamah wal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma shfina wa shfi maradhal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Waalaikumsalam. Ustaz. Sama-sama semua insya-Allah.